Baiklah, hari ini kita sambung peribahasa yang saya bagi sebagai kerja rumah. Hari ini kita nak tolong bina ayat lah. Okey. Jadi saya akan uh, apa ni copy paste kamu punya ayat lah. Ayat yang kamu hantar ke saya. Okey, bagus semua orang dah hantar. Okey, sekejap Saya ambil ayat-ayat kamu ni. Okey, untuk Liwashi ni. Okey. Liwashi ni saya ada bagi untung sabut timbul, untung batu tenggelam. அப்படின்னா வந்து good luck means you will getting untung. If bad luck means you will getting rugi lah. Okay, baik kita tengok ayat yang dibinanya. Okay, ayatnya berbunyi seperti berikut. Okay, kita akan salin ayat tu tapi biar saya buat pembetulan dia dulu kalau ada pembetulan lah. Okay. Baik, ayat dia macam ni. Hidup di perantauan. Perantauan tidak menentu kerana jika kita bernasib baik, kita akan mendapat kerjaya. Tetapi jika kita bernasib malang, kita akan mendapat kerugian tanpa diduga pada setiap masa. Umpama sabut timbul, umpama untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Okay. Ayat ni, இந்த ஆயட் கவனிச்சிங்கன்னா அவங்க கிளியரா வந்து மெயினா என்ன வேணும்னா நீங்க பீனா பண்ற பெரிபாசால அந்த மக்சூட் காட்டணும். அதாவது jika bernasib baik you dapat kerja, jika bernasib malang you dapat kerugian. அந்த அர்த்தத்தை அங்க நீங்க சொல்லிட்டாலே இந்த ஆயட் 90% கரெக்டா இருக்கும். And then let's check the tata bahasa, everything okay. Baik, ayat ni betul Hidup di perantauan tidak menentu kerana jika bernasib baik kita akan mendapat kerjaya, tetapi jika kita bernasib malang kita akan mendapat kerugian tanpa diduga pada setiap masa. Umpama ni kamu kena tukar sikit bak kata pepatah. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Tolong salin guys. Okay, salin cepat sikit Kita tengok ayat seterusnya guys. Untuk Liwa juga, okay, kita akan buat satu per satu orang sebab saya kena copy paste banyak benda. Okay. Peribahasa keduanya adalah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri Walaupun negara asing mempunyai banyak kelebihan dan kekayaan berbanding negara sendiri, tetapi negara sendiri sentiasa terbaik untuk kita. என்னதான் நம்ம நாட்டில் செல்வம் வளம் இல்லாட்டாலும் always our country is the best country for us lah. So இதுக்கு என்ன ayat bina பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். Okay, kita tengok. Ayatnya berbunyi seperti berikut. Ayat நீட்டா எழுதுறது கட்டையா எழுதுறது penting கிடையாது. Jelas menunjukkan maksud atau tidak. Itu yang penting Okay. Baik. Kita tengok. Adam lebih suka bekerja dan menetap di kampung asalnya berbanding bekerja di luar. Kerana baginya lebih selesa akan keadaan di sini. Umpama hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Dia lupa ayat terakhir dia. Okay. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri Peribahasa dia tak komplit. Jadi mungkin saya akan potong markah. Okay. Okay, ayat kedua dia. Peribahasa garis பண்ணிக்கிங்க. ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண. Okay. Umpama tu kamu tukar jadi bak kata pepatah lah. Okay, ayat ni betul Ayat ni tak salah. Okay.
Dia suka negeri sendiri berbanding negara-negara lain. Tapi kamu kena bagi tahu di luar negara yang maju dari segi ekonomi macam tu. Okay. But okay lah, overall the maksud is here. Bekerja di luar negara, kamu kena cakap negara or negeri. Okay, baru complete. Okay, kamu boleh salin. Salin lah guys, jangan tinggal macam tu saja. Ini ayat-ayat yang dibina oleh kamu. ஸோ அந்த ஆயாட்டில் நான் சொல்ல நினைக்கிற மக்சூட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது தான் மெயினாக அந்த ட்ரையல்லாம். ஓகே, பாய். Okay, next one saya ambil Kanisha punya. Kanisha dia tak ada. Saya ambil dia punya peribahasa. Salin cepat sikit. Okay. Dia punya peribahasa seperti berikut. Indah kabar dari rupa. Indah kabar dari rupana நிஜத்தை விட இன்னும் தம்பா பண்ணி சொல்றது ஒரு விஷயத்த. ஓகே, கூடி குறைச்சல் சொல்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றது. ஓகே, bagi tengok. Oh, orang ramai berpusu-pusu. Berpusu-pusuna வந்து நிறைய பேர் போறாங்கன்னு அர்த்தம். Beramai-ramai lah pergi ke sesuatu tempat. Orang ramai berpusu-pusu ke pasar raya yang baru dibuka itu kerana promosi yang cukup hebat. Namun, setelah tiba di sana, kualiti barang yang dijual tidaklah sebaik mana. Hanya indah kabar dari rupa. Okay, perfect ayat. Okay. Okay, இந்த ayat நல்ல ayat. Okay, அதாவது அவங்க போனப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so hanya indah kabar dari rupa. Okay, betul lah ayat ni, kamu boleh salin, tak ada error. Contoh-contoh situasi lah yang kamu boleh guna. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து சில க்ரீம் பாய்ப்பாங்க. இந்த க்ரீம் வந்து மேபி அவங்க ஜெராவாட்டை வந்து க்யூர் பண்ணோன்னு. ஆனால் அந்த க்ரீம் வாங்கி போட்டு அப்படி ஒன்றும் அட்வர்டைஸ் பண்ண மாதிரி ஒன்றுமே ஆகலை. அதுவும் இண்டா கபா டரி ரூபா தான். யூ கேன் யூஸ் ஃபார் தட் சிச்சுவேஷன் ஆல்சோ. Kamu tengok. Arahan dia cakap satu ayat saja, tapi pelajar ni dia pergi bina 2 ayat. Jadi tak boleh lah. அது எப்படி ஒத்த ஐயாட்டா நம்ம மாற்றணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். Kimi tidak akan mengambil risiko dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang mencabar, not cabar, mencabar, kerana dia takut akan ditimpa bahaya. Okay. Okay, இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து okay, எப்படி நம்ம இது join பண்ணலாம்னா, okay, contoh Kimi mengamalkan ataupun Kimi berpegang, அப்படி கூட சொல்லலாம். Berpegang pada peribahasa. என்ன peribahasa? Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai kerana dia tidak akan mengambil risiko dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang mencabar. மறுபடியும் kerana இருக்கனால அது கொஞ்சம் மாத்திடுறேன். Yang
memungkinkan Kimi berpegang pada peribahasa kalau takut di lambung ombak jangan berumah di tepi pantai kerana dia tidak akan mengambil risiko dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang mencabar dan berbahaya. Mulinci. Simple முடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி முடிச்சிடலாம். Okay? Ayat dia tadi salah sebab dia bina dua ayat tapi maksud clear இருந்துச்சு. ஆனா dua ayat tidak dibenarkan dalam SPM. Okay? Kimi berpegang pada peribahasa kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kerana dia tidak mengambil risiko dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang mencabar dan berbahaya. Nah, itu cara terbaik kamu tulislah ayat tu. Okey, cepat saling. Okey, peribahasa kelima. Tak akan lari gunung dikejar. Okey, by Wali Amai ya. Baik, kita tengok. Mana Wali punya peribahasa. Tak akan lari gunung dikejar. Maksudnya tak perlu terburu-buru. Ni என்ன நீ துரத்தி மலையா ஓட போகுது அந்த மாதிரி அவசரம் வேணாம். Okay. Tak perlu terburu-buru. Okay, baik. Kita tengok ayat yang dibina. Pengetua sekolah sentiasa mengingatkan pelajarnya agar berhati-hati di jalan raya sewaktu balik dari sekolah seperti tak akan lari gunung dikejar. Ayat ni tak betul Ayat ni tak betul sangat. I get your meaning. Okay, saya dapat meaning kamu tu tapi உன்னோட peribahasa உள்ள ayat வந்து tak jelas menunjukkan maksud. Okay, what do you mean by seperti tak akan lari gunung dikejar? So apa ni அந்த மீனிங்ல இருக்கிற அந்த keyword நீ போட்டேனா தான் அந்த ayat வந்து perfectா அமையும். Okay, contoh pengetua sekolah sentiasa mengingatkan para pelajarnya agar tidak terburu-buru. Macam tu. Tidak terburu-buru ketika apa? Ketika berada di jalan raya sewaktu balik dari sekolah. Okay, tidak terburu-buru. Maybe seperti okay. இப்போ இருங்க. Wait let me modify first Pengetua sekolah sentiasa mengingatkan para pelajarnya mungkin saya letak sini நீங்க எப்பவுமே இந்த டெக்னிக் பாய்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தா நீ berpegang pada peribahasa அப்படின்னு பாய்க்கலாம் நீங்க. It's one of the idea lah. Pengetua sekolah sentiasa mengingat para pelajarnya supaya berpegang pada peribahasa seperti tak akan lari gunung dikejar. Seperti mana? Seperti இல்ல அங்க. Seperti இருக்கா? Okay, let me see. Tak இல்ல, seperti இல்ல. You added peribahasa tak akan lari gunung dikejar kerana beliau tidak mahu pelajar ataupun para pelajar terburu-buru ketika berada di jalan raya. Cukuplah.
Tak perlu panjang sangat. Okey. Pengetua sekolah sentiasa mengingatkan para pelajarnya supaya berpegang pada peribahasa tak akan lari gunung dikejar kerana beliau tidak mahu para pelajar terburu-buru ketika berada di jalan raya. Now you enter the keyword. Peribahasa tu nampak macam kukuh dengan maksudnya. Ini baru kita boleh cakap ayat tu jelas menunjukkan maksud peribahasa. Okey? Kamu boleh salin. Okey, peribahasa yang seterusnya. Okey, ayat dia pendek. Jadi kita tengok boleh terima ke tak boleh terima. Okey, tengok ayat dia. Peribahasa dia saya tak garis tadi. Takkan lari gunung dikejar. Okey. Ain seperti kera mendapat bunga kerana hadiah yang saya berikan kepadanya itu tidak dihargainya sama sekali. Baik. இந்த ஆயத் வந்து என்னதான் ஷார்ட்டா இருந்தாலும் அதோட மீனிங்க பெர்ஃபெக்ட்டா அழகா காட்டியிருக்கு. Jelas menunjukkan maksud peribahasa. அதாவது kita bagi satu hadiah dan dia tidak menghargainya. அந்த keyword எல்லாமே இருக்குல்ல. So definitely இந்த ayat betul. Walaupun pendek. Pendek panjang tak penting. Yang penting kamu jelas tak menunjukkan maksud dia. Cuma kamu boleh katakan Ain dikatakan. Macam tu. Ain dikatakan seperti kera mendapat bunga kerana hadiah yang saya berikan kepadanya itu tidak dihargainya sama sekali. Okey. Ayat ni betul lah. Tak ada salah. Very good. Okey, kita pergi ayat yang seterusnya. Okey, ayat seterusnya kita ambil daripada Syabita. Hujan halau mentua. Okey, contoh ayatnya. Oh, ayat yang paling pendek. Pelangi akan hasil apabila hujan halau mentua. Baik, ayat ni dia ada maksud dia. Pelangi apa வரும் திடீர்னு ஷார்ட் வாயில்ல ஒரு பெஞ்ச மழை hujan halau mentuana வர்ற மாதிரி வந்துட்டு அந்த மழை நின்னுரும். Ataupun kita cakap apa? Hujan lebat yang turun sementara sahaja. கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான். Okey. Apa? Pelangi akan terhasil. Pelangi akan terhasil வராது. Actually pelangi வந்து terbentuk. அதுவும் imbuhan இல்லாம சொல்லக்கூடாது. Terbentuklah. Pelangi akan terbentuk apabila hujan halau mentua turun.
Contoh di kawasan gunung itu. So, ayat ni sudah jelas menunjukkan maksud. Okey, pelangi akan terbentuk apabila hujan halau mentua turun di kawasan gunung itu. Okey, ayat ni okey. Tapi dia salah, tata bahasa dia salah. Okey, cepat sikit. Dan ayat keduanya. Okey, kita tengok ayat keduanya apa dia. Lain hurlu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Minna vera mari, ipa vera mari. Cannot follow the same thing lah. Baik, contoh kita tengok. Kejap, ini saya gariskan. Ini contoh peribahasa. Ayat peribahasa. Dahulunya ramai yang kekok. Oh, yo, dahsyat ayat kamu. Okay, dahulunya ramai yang kekok. Kekok nak like feel a little bit weird. Okay. Like very weird. Weird feeling. Kekok. ஒரு மாதிரியா இருக்குது. Dahulunya ramai yang kekok dengan telefon bimbit. Tetapi sekarang anak kecil sudah mampu menggunakannya dan lebih pakar daripada orang dewasa. Seperti pepatah, lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Baik. Ayat ni salah sebab kamu sudah menulis 2 ayat. Kamu perlu tulis dalam 1 ayat sahaja. Okey. Baik. Okey. Okey, kita cuba baiki ayat ni. Dahulunya, kena koma. Ramai yang kekok dengan telefon bimbit. Tetapi dahulunya ramai yang kekok dengan telefon bimbit, tetapi sekarang anak kecil sudah mampu menggunakannya dan lebih pakar daripada orang dewasa. Okey. Seperti okey, kamu boleh masuk teruslah. Seperti pepatah, ramai yang kekok dengan telefon bimbit, tetapi sekarang anak kecil sudah mampu menggunakannya dan lebih pakar daripada orang dewasa. Seperti lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Okey, bagus. Boleh? Okey, ada just a few mistakes only. Otherwise, a good ayat. Kamu tak boleh start ayat kamu dengan bak kata pepatah. Itu kamu kena ingat masa bina ayat. Okey, salin cepat. Next, kita tengok Ariday pula. Ishwar punya ni ayat. Okey, lagi sikit saja. Cepat sikit dah. Nombor 9. Okey, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Abdina,
ஒரு விஷயம் நடக்காமலே ஆளுங்க அதை பத்தி பேசுறாங்க அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஓகே, if someone talking if some people talking about an issue, that means the issue already happened lah, mesti ada sebab-sebab dia. Okey, jadi kita tengok, walaupun berita perkahwinan penyanyi terkenal itu dinafikan oleh pihak pengurusan penyanyi itu sendiri, tetapi bak kata orang tua-tua, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Okey, walaupun berita penyanyi terkenal itu dinafikan oleh pihak pengurusan penyanyi itu sendiri. Okey, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆயாட்ல, அந்த 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 பெண்ஞானிக்கு நடந்த கல்யாணத்தை பத்தி அவங்க மறுப்பு தெரிவித்தாலும், ஆனா சும்மாவா ஆளுங்க பேசுவாங்க, கண்டிப்பா ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கும், அதனால தான் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆயாட் வருது. ஓகே, ஆயாட் ni tepat, but then okay, walaupun berita perkahwinan penyanyi terkenal itu dinafikan oleh pihak pengurusan penyanyi itu sendiri, tetapi bak kata orang tua-tua, kena ada koma, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Okay, can. அந்த விஷயம் அவங்க மறுத்தாலும், ஆனா ஆளுங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. So there must be a reason அப்படின்னு சொல்றது. Can. This ayat is okay. Walaupun berita, okay, kamu boleh salin. Kamu boleh salin. Baik, ayat ke-10. Kecil-kecil cili padi ya. Maksudnya walaupun seseorang itu nampak kecil, tetapi dia berani buat perkara-perkara yang berbahaya lah, atau yang challenging, mencabar lah. Dia guna nama saya pula. Okay. Walaupun Encik Satya berbadan kecil, ini saya ambil sebagai komplimen lah. Mungkin kamu tak jumpa saya secara bersemuka. Kalau kamu jumpa saya, kamu tak akan cakap macam tu. Okay. Walaupun Encik Satya berbadan kecil, tetapi dia berani untuk melakukan sesuatu perkara yang berbahaya. Bak kata pepatah, macam tu. Bak kata pepatah, seperti kecil-kecil cili padi. Okey. Bolehlah ayat tu. Kena tambah H lah. Okey. Ayat yang ke-11 kita ambil daripada Kenisha, not Kenisha. Kenisha. Azman tidak suka menangguh-nangguhkan segala urusan penting kerana bertangguh itu pencuri masa. Kerana dia sedar bahawa bertangguh itu pencuri masa. Boleh? Ayat ni okey? So, எப்பவுமே ஒரு வேலையை வந்து நம்ம வந்து procrastinate பண்றது வந்து like what? அந்த நேரத்தை நம்ம திருடுற மாதிரி அர்த்தம். So, yeah. This ayat is correct. Azman tidak suka menangguh-nangguhkan segala urusan penting kerana dia sedar bahawa bertangguh itu pencuri masa. Okey, kamu boleh salin. Ayat ni betul. Tak ada salah.
Okey, soalan 12. Kamu tengok ayat 12. Peribahasa dia Peribahasa dia adalah Jauhari juga mengenal Manikam. Maksudnya hanya seseorang yang pakar dalam sesuatu bidang yang tahu baik buruk tentang bidangnya itu. Urusan yang berkaitan dengan bidang itu. Tapi di sini apa bina ayat ni? Hana sangat rajin dan suka membaca buku kerana dia seorang Jauhari juga mengenal Manikam. Totally salah. Kamu sudah tak tahu maksud dia. Kamu macam hentam ayat tu. Salah. Tak boleh diterima. Okey, sebab yang ini sudah menunjukkan kamu tak faham maksud peribahasanya. Okey. Jadi kita cuba betulkan macam mana kita boleh bina ayat dia. Okey, Jauhari juga mengenal Manikam. Okey, contoh jurulatih. Okey, kita jurulatih badminton yang berpengalaman. Okey. Jurulatih badminton yang berpengalaman tahu ataupun amat arif dalam எப்படி சொல்றது அவங்களோட டீமை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுல ஜுருலாத்திக்கு தெரியும் எப்படி செய்யணும்ன்ட்டு. ஏன்னா அவங்களோட துறையில் அவங்க தான் ராஜா. அவங்களுக்கு தெரியும் யார் பெஸ்ட்டு யார் worstன்னு. ஓகே, ஸோ ஜுருலாத்தி பேட்மிண்டன் yang berpengalaman amat arif dalam pemilihan atlet negara untuk mewakili kejohanan atlet negara atau pemilihan skuad kebangsaan lah, skuad kebangsaan untuk mewakili kejohanan itu kerana Jauhari yang mengenal Manikam. Okey, Jauhari yang mengenal Manikam. Okey, ini cara kamu tulis ayat dia. Okey, jurulatih badminton yang berpengalaman amat arif dalam pemilihan skuad kebangsaan untuk mewakili kejohanan itu kerana Jauhari yang mengenal Manikam. Mereka arif, berilmu. Okey. Okey, cuba tulis. Saya ambil ayat Syarwinat pula. Okey. Baik, soalan 13 Syarwinat punya ayat. Okey, kita tengok. Ali telah memenangi semua acara larian yang disertainya di Hari Sukan 2023 dan sememangnya mengikut jejak langkah bapanya untuk menjadi seorang atlet Malaysia pada suatu ketika. Bak kata pepatah, Bapa bore anak rintik. Okey, itulah narya kesalahan tata bahasa harka, but idea was very clear. Jelas menunjukkan maksud. Baik. Unang dan apa? Ali telah memenangi semua acara larian yang disertainya di Hari Sukan Solo Kudarat. ஏன்னா Hari Sukan வந்து ஒரு hari lah. அதனால pada Hari Sukan. Okey. Yang disertainya pada Hari Sukan 2023 dan sememangnya mengikut jejak langkah bapanya untuk menjadi seorang atlet Malaysia. Tak payah pada suatu ketika. Mengikut jejak langkah bapa sudah menunjukkan dia pun pernah menjadi atlet. Sememangnya mengikut jejak langkah bapanya untuk menjadi seorang atlet Malaysia. Bak kata pepatah, tak perlu ada koma di sini. Bak tu maksudnya seperti. Bakna seperti narto. Bak kata pepatah, tak perlu ada koma. Tak perlu ada tanda macam ni semua. Terus masuk. Yana அது வந்து
நீ ரெண்டு ரெண்டு இன்வெர்டட் கோமா ஏன் நம்ம போடுறோம்னா இந்த மாதிரி இது வந்து untuk டயலாக் பேசுறதுக்கு. இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இது வந்து மலாயிலே இல்லாத வார்த்தை. இப்போ contoh Facebook இங்கிலீஷ் வார்த்தை. contoh apa nama போடலாம். Okey, kena tahu tanda baca, jangan sewenang-wenangnya kamu gunakannya. Okey, bak kata pepatah bapa bore anak rintik. Okey, perfect ayat. Okey, just anda கொஞ்சம் tata bahasa error. Okey, dan yang ke-14, Jamil seorang pelajar akan menyertai pertandingan muzik antarabangsa sebagai pemain gitar. Jamil seorang pelajar akan menyertai pertandingan muzik antarabangsa sebagai pemain gitar dan berjaya merealisasikan impian emaknya. Bak kata pepatah, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Actually, ayat ni tak menunjukkan pun maksudnya. Ayat kamu ni tak menunjukkan pun maksud dia. Jadi ayat ni saya tak boleh terima. Tapi I try to mengolah sikit ayat kamu tu. அதாவது ஜாமில் என்னதான் ஒரு சின்ன பையனா இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய போட்டியில பெரிய ஆளெல்லாம் மிஞ்சி அவன் ஜெயிச்சிட்டான். ஏன்னா வந்து சின்னதா இருந்தாக்கா உடனே சின்ன பிள்ளைன்னு நினைக்க கூடாது, பெருசா இருந்தா உடனே பெரிய ஆள்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, ataupun அதாவது kepandaian tidak semestinya ada pada orang dewasa saja. Untuk orang kecil pun dia boleh ada. Itu maksud dia. Okey. Jadi saya ulang ubah suai sikit ayat kamu tu. Yang ni tak boleh saya terima. So Jamil okey, kejayaan Jamil yang baru berusia 10 tahun menjadi juara pertandingan muzik antarabangsa baru-baru ini dengan mengalahkan kesemua pemain gitar dewasa yang lain, membuktikan bahawa kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Ini contoh. இப்படி மாத்தி எழுதணும். Okey, இருங்க நான் இன்னொரு வாட்டி படிச்சுக்கிறேன். Kejayaan Jamil yang baru berusia 10 tahun menjadi juara pertandingan muzik antarabangsa baru-baru ini dengan mengalahkan kesemua pemain gitar dewasa yang lain, membuktikan bahawa kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Ambil tu, ayat tu baru betul. Sekejap Oh, saya kena buat dua. Bagaimana acuan begitulah kuenya sambil menyelam minum. Okey. Salin. Ada lagi. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam
Okey. Baik, soalan 15. Bagaimana acuan begitulah kuenya? Maksudnya apa dia? Apa mai எப்படியும் அந்த மாதிரி தான் பிள்ளை. ஓகேயா? அதாவது segala perwatakan ibu bapa akan diikuti oleh anak-anak. Okey. Um, அது எழுதிருவோம். Segala tindak tanduk. Saya ubah sikit lah. Tindak tanduk ibu bapa akan dicontohi oleh anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. முடிஞ்சிருச்சு. Okey? Segala tindak tanduk ibu bapa akan dicontohi oleh anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. Simple saja ayat saja, tapi jelas menunjukkan maksud peribahasa. Lagi satu, sambil menyelam minum air. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வேலை நம்ம செய்யும் போது 1 or 2 tujuan turut tercapai. ஒரே கல்ல 2 மாங்காய் அடிச்ச மாதிரி. ஓகேயா? contoh okey, என்ன சொல்லலாம்? ஓகே, lawatan okey, dengan menghadiri kem kepimpinan itu, saya bukan sahaja என்ன சொல்லலாம், mempelajari nilai-nilai setia kawan, nilai setia kawan. Okey, nilai setia kawan ataupun mempelajari nilai-nilai kepimpinan okey, tetapi bukan saja paicingna tetapi juga pada combo பண்ணணும். okey, நீங்க பாட்டு இஷ்டத்தை combo பண்ணக்கூடாதுல. Dengan menghadiri camp kepimpinan itu, saya bukan sahaja mempelajari nilai-nilai kepimpinan tetapi juga mendapat pelbagai kenalan baharu. நிறைய பேர் எனக்கு kenalan ஆனாங்க. kenalan baharu. Bak pepatah sambil menyelam minum air. ஒரே வேலை தான் செஞ்சீங்க, அதில் 2-3 tujuan sudah tercapai. Itu maksudnya lah. Dengan menghadiri camp kepimpinan itu, saya bukan sahaja mempelajari nilai-nilai kepimpinan tetapi juga mendapat pelbagai kenalan baharu. Bak pepatah sambil menyelam minum air. Okey. Kalau sudah habis semua, okey, bagi tahu done. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Done, sir. Done four. Done, sir. Done five. Done, sir. Done six. Okay. So apa-apa yang kamu tak sempat buat, kamu boleh dapatkan dari rakan kamu ataupun mungkin saya akan letak dalam group lah nanti. Okay. So நம்ம அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போயிட்டேன். ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஒரு ஹவர் முடிச்சு. Okay. Baik. Hari itu kita dah habiskan peribahasa dah. Belum lagi kan? Ada lagi. Ada lagi. Okay, baik. Kita cuba habiskan peribahasa dulu. Itu வேற இருக்கா peribahasa? Okay, apa?
Okey, baik. Kita tengok soalan kedua, kita akan buat bersama-sama lah. Okey, kita tengok. Datuk Syarwinat. Datuk Syarwinat selalu membawa keluarganya melancong ke luar negara pada setiap tahun. Beliau berpendapat bahawa melancong sama ada di dalam maupun di luar negara membolehkan mereka mengenali tempat-tempat yang menarik selain mengetahui budaya dan adat resam negeri tersebut. அதாவது நம்ம சும்மா உட்கார்ந்த இடத்துலயே இருந்தோம்னா நம்ம எதுவும் கற்றுக்க முடியாது. அங்கிங்கன்னு நம்ம போயிட்டு பயணம் பண்ணும்போது தான் we get a lot of knowledge. ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பரிபாஷா இருக்கு. ஓகே, jauh perjalanan, luas pemandangan. ஓகே, அதான் அதோட பரிபாஷா. எழுதிக்கிங்க. அதாவது நீங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நிறைய இல்மு கிடைக்கும்னு அதோட அர்த்தம்ல. ஓகே, jauh perjalanan, luas pemandangan. ada சில பேர் jauh perjalanan luas pengetahuan கூட போட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகே, the correct one is pemandangan lah. Pemandangan தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கு. Pengetahuan tak tahulah mereka ubah suai kot. Okay, so even in the okay, இருங்க நான் காமுஸ் தேவான்ல செக் பண்றேன். Okey, yang mana paling tepat? Jauh perjalanan, luas pengalaman. Luas pengalaman தான் போட்டிருக்காங்க. Okay, luas pengalaman luas pengalaman இருக்கு, luas pemandanganum இருக்கு. Okay, so pengalaman pun boleh, pemandangan pun boleh. So இன்னொரு version வந்து this one saya ambil dari Kamus Dewan. Luas pengalaman pun boleh juga. Okay, maksudnya okay, அதோட maksud பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம நிறைய travel பண்ணோம்னா kita akan dapat banyak ilmu lah. Okay, jika kita banyak travel, எப்படி சொல்றது, merantau. Okay, maka banyaklah pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh. Okay, ini maksud dia lah. Jauh perjalanan, luas pemandangan வந்து இதான் அர்த்தம். Okay, jika kita banyak merantau, banyaklah pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh. Okay, yang ketiga, cepat sikit ஆனா உங்க பரீட்சைக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கேட்க மாட்டாங்க guys. They normally will give you one petikan ரூபத்தில் தான் இருக்கும் பரிபாஷா. பரிபாஷா வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு 2-3 செட் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இவ்வளோ பரிபாஷா தான் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, baik, kita tengok yang seterusnya. Datuk Muhammad Azizul Hasni bin Awang atau digelar The Pocket Rocket Man telah berjaya memenangi pingat perak dalam acara keirin kejohanan Olimpik di Tokyo, Jepun baru-baru ini. Kemenangan yang amat bermakna ini merupakan hasil usaha beliau yang selama ini tidak mengenal erti putus asa. Okey, apa kemenangan? Tu kejayaan lah. Usaha மூலமா வந்தது. அதுதான் மெயினா இங்க நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ usaha tangga kejayaan lah. Simple as that. Okay, usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Okay, maksudnya kita hanya akan memperoleh kejayaan, kemenangan dengan usaha. Sekiranya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan berjaya. Okay, ini jawapan dia. Ini maksud dia.
Okey, baik. Kita pergi soalan terakhir kamu. Bina ayat juga. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian senaraikan dua peribahasa yang sesuai. No, not bina ayat. Dua peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Okey. Baik, kita tengok. Beberapa tokoh pimpinan muda di dunia telah membuktikan bahawa sesiapa pun boleh menjadi ketua tanpa mengira usia. Keterampilan dalam memimpin jika digilap dapat mempertajam daya kepimpinan tanpa mengenal erti putus asa. Okey. Tanpa mengenal erti putus asa na vidamuyarchi. Okey berusahalah. Okey. Baik, apa lagi dia bagi tahu? Kita tengok. Hal ini amat penting dalam usaha untuk mematangkan diri untuk dengan menjadi ketua yang berwibawa. Bagi melengkapkan diri sebagai ketua, remaja perlu membaca buku dalam pelbagai bidang, termasuk buku tentang pengurusan dan kepemimpinan supaya lebih matang dalam membuat keputusan. Okey. Baik. Kita tengok apa peribahasa yang sesuai di sini. அவங்க மததான் நான் இந்த பரிபாசை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அதாவது sesiapapun boleh menjadi ketua tanpa mengira usia. இந்த scene பாருங்க. ஓகே, அப்படின்னா என்னது? kecil jangan disangka anak. முதல்ல நம்ம இதை செஞ்சிட்டோம். kecil jangan disangka anak. Kecil jangan disangka anak, அதுக்கப்புறம் besar jangan disangka bapa. இதோட அர்த்தம் வந்து நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மினிக்கே. அதாவது kepintaran atau kelebihan tidak hanya perlu ada pada orang dewasa saja, boleh ada juga pada orang kecil-kecil juga. Okey, jadi saya tak perlu bagi kamu maksud lah. Okey, அப்புறம் வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து okey, keterampilan dalam memimpin jika digilap dapat mempertajam daya. Okey, membaca banyak buku. Okey, banyak membaca buku supaya lebih matang dalam membuat keputusan. அது இருக்குல்ல, இந்த scene. ஏன் இதை நம்ம சொல்றாங்கன்னா membaca jambatan ilmu. Okay, membaca jambatan ilmu. Kamu boleh bagi tahu yang tu. படிச்சாதான் நம்மளுக்கு அந்த pengetahuan கிடைக்கும். அதுக்காக தான் அப்படி சொல்றாங்க. membaca jambatan ilmu. Ini saya boleh terima. Okey. Dua ni lah saya boleh terima. Okey. Saya dah bagi tahu mana situasi juga. Okey. Jadi kita habis tutorial 19. Okey, buka tutorial 20. Okey, tutorial 20. Okay, karangan this time don't worry, the karangan I already type, I rasa lah. Saya sudah type, kita akan isi tempat kosong saja. Untuk bahagian penutup saja saya letakkan di sini supaya kamu fill up lah. Kamu kena hafal ayat tu apa. Okay, baik. Tema kita hari ini adalah pelancongan, ialah pelancongan. Baik. Jadi saya ambil satu soalan sajalah. Okay, kamu tengok. Tutorial 20. Karangan respons terbuka. Tema dia pelancongan. Okey. இந்த மாதிரி bahagian B வந்து 70 markah. Kamu tahu kan yang ni semua saya dah explain. 70 markah. 1 jam 30 minit இதுக்கு நீங்க செலவழிக்கணும். Okay. 45 minutes for your bahagian A lah.
Jadi இதுக்கு எத்தனை isi கொடுக்கணும்னா 3 isi sudah cukup kalau kamu mampu tulis dengan banyak panjang lebar. Kalau kamu tak mampu, tulis 4 isi. Okay, it depends on the student. Kalau kamu dapat tulis banyak, ஒரே விஷயத்தை அப்படியே ஜவ்வு மாதிரி இழுத்து சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு 3 isi போதுமானது. Okay, kamu tengok pendahuluan, isi 1, 2, 3, penutup. இதுதான் என்னோட ஸ்டைல். ஓகே, sebab kita akan tulis banyak. ஒரே ஈஸியை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேசுங்க. நீங்க நிறைய உங்களுக்குள்ளார கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஹுராயன் வந்துடும் அதுல. ஓகே, நான் சொல்ற மாதிரி செய்யணும். ஓகே, normally isi kamu target satu isi 120 patah perkataan. Jadi kamu darab dengan 360 patah perkataan. Jadi pendahuluan ஒரு 35, penutup ஒரு 35. Total 500 patah perkataan. Jangan lebih. Kalau lebih sikit, tak apalah. Lebih sikit saja tak apa. அதுக்குன்னு அந்த sikit வந்து 550 எழுதிட்டு sikit சொல்லிடாதீங்க. Cannot. 500 patah perkataan. அப்படி கூட எழுதுனீங்கன்னா தெரியுமா, ஓரளவு ரொம்ப நீட்டா இருந்துச்சுன்னா அவங்க கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாத்தையும் பாகன் பிக்கு நாங்கள் ரொம்ப பொதுவாக கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். பாகன் ஏக்கு எஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. பாகன் பி வந்து பார்ப்பாங்க, அகா இதெல்லாம் இது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, இது 500 மாதிரி இல்லைன்னு அவங்க நினச்சி கொஞ்சம் கால்குலேட் பண்ணி 500 மேலே தாண்டிடுச்சுன்னா they will immediately won't give you the cemerlang mark. மார்க் வந்து நாங்கள் ரேங்கிங்கை குறைச்சிருவோம். cemerlang மார்க்னா எவ்வளோ, அந்த 70 மார்க்னா வந்து அந்த what you call 54 to 70, sorry, I think 60 to 70, அதுதான் cemerlang மார்க்கு. அது வந்து அந்த ரேங்கிங்லேருந்து குறைச்சிருவாங்க. ஓகே, பை. இனி அவங்க எப்போவுமே ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இந்த கொஸ்டின் படிப்போம். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து isi இருக்கும். அப்படி isi இருந்துச்சுன்னா kamu wajib kena ambil satu isi daripada teks ini, lagi 2 isi kamu isi asal kamu lah, isi asli kamu lah. Okey, contoh kamu tengok. Seseorang yang melancong dianalogikan, apa dianalogikan, dibandingkan sebagai membaca sebuah buku. Dalamnya ada banyak cerita dan pengetahuan serta memberikan pengalaman. Sebaliknya, seseorang yang tidak melancong pula dikatakan hanya membaca satu halaman daripada buku tersebut kerana dia tidak bergerak dari halaman pertama ke halaman lain. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அடிக்கடிக்கு அங்கங்கே போய் நல்லா சுற்றி பார்க்குறவங்கள வந்து ஒரு புத்தகம் படிக்கிறவங்க மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். அவங்கக்கிட்ட நிறைய கதைகள் இருக்கும், அனுபவங்கள் இருக்கும், நாலேஜ் இருக்கும். அதுவே எங்கேயுமே சுற்றி பார்க்காம போகிறவங்கள வந்து ஒரு புக்குலேருந்து ஒரே ஒரு பேஜ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பேஜ்லேயே ஸ்டக் ஆகிக்கிட்டாங்க தவிர வேற எந்த பேஜுக்கும் அவங்களால போக முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் தேம். ஓகே, பீயிங் ஸ்டக் அட் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு விசிட் தி அதர்ஸ். ஓகே, தி ஜஸ்ட் அனாலஜி lah. ஸோ இதில் ஆக்சுவலி வந்து isi கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு நம்ம கொஸ்டின் பார்த்தா தான் தெரியும். Aktiviti melancong sudah menjadi trend pada masa ini. Kebanyakan generasi muda suka melancong sama ada bersama keluarga atau dengan kawan-kawan. Oleh hal yang demikian, industri pelancongan semakin hari semakin rancak. So, pelancongan வந்து semakin rancak lah. So, I don't want to get the boring question lah. Apakah usaha-usaha memperkasakan sektor pelancongan? Sudah banyak kali kamu dah buat masa form 3 kamu semua kan? Sekarang idea saya berbeza sikit. Aktiviti pelancongan sememangnya banyak memberikan faedah kepada seseorang. அதுதான் கடைசியா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது banyak memberikan faedah. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை காமெண்ட் கொடு, ulas pernyataan di atas. அதாவது எதுக்கு காமெண்ட் கொடுக்க சொல்றாங்க? Kamu cakap aktiviti pelancongan itu banyak membawa faedah kan? Ulas statement tu. Comment about that statement. Jadi biasa kamu support sajalah. Kamu cakap apa faedah-faedah yang diperoleh oleh seseorang, bukan negara. இந்த கொஸ்டினை ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபைடா மலாஞ்சோங் போட்ட கையோட உடனே எக்கானமி நெகாரா மணிங்காட் போட்டுறாதீங்க. உடனே அந்த isi அப்படியே ரிஜெக்டட் ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம கேட்கறது memberikan faedah kepada seseorang, ஒரு தனி நபருக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ். அப்போ அதில் ஒரு isi வந்து இங்கே ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. memberikan pengalaman dan pengetahuan இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு isiயா நீங்கள் பயன்படுத்தியே ஆகணும். wajib kena guna. Lagi 2 isi kamu cari sendiri. Okey?
Inilah skop soalan kamu. Jadi saya dah sediakan karangan untuk kamu. Kamu boleh nampak sini. Actually 35 lah. Sila apa சொல்லிட்டு 70 வரணும். அப்பதான் 140 இங்க 360 மாத்திக்கிங்க. Okay. Baik. Tapi saya tak mau berikan kamu idea dia semua. Saya nak kamu cuba juga. Okay. Pendahuluan saya akan bantu kamu. Nanti saya akan bagi masa 5 minit. Kamu cuba buat isi pertama. Okay. Baik. எப்பவுமே பாருங்க pendahuluanக்கு என்ன மாதிரியான ayat வேணும்? Ayat takrif kena ada, ayat isu kena ada, ayat tugasan. Takrifனா definisi. Takrif கிடைக்கலனா தேமா பாய்ச்சிக்கிங்க. Takrifனா என்னது? definisi. Melancongனா என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay? Melancongனா என்னன்னு நம்ம சொல்றதுல. biasanya இந்த டெக்னிக் வந்து will always work lah. Okay, will always work. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியலன்னா நீங்கள் டெஃபினிசி கொடுத்துருங்க. இல்லாட்டியும் தேமானா வந்து அதை பற்றி பேசணும் ஜெனரலாக. இப்போ இந்த மலாஞ்சோங் வந்து இது என்னோட அர்த்தம், இது வந்து நான் காமோஸ் பார்க்காம எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்கள் டெஃபினிசிக்கான் அப்படி போடாதீங்க, merupakan அப்படி போட்டுருங்க. ஓகே, contoh melancong merupakan satu activity. அது என்னது? ஒரு activity riada. ஓகே, அது வந்து ஒரு activity riada. Melancong merupakan satu activity riada. Yakni என்ன அர்த்தம்? ஓகே, yakniனா வந்து yaitu pergi bercuti atau bersantai ன்னு சொல்லுவாங்க. ரிலாக்ஸ் பண்றது. bersantai atau berlibur. இதுவும் என்ஜாய் பண்றது. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வார்த்தைகள் நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். Melancong merupakan satu activity riada, yakni pergi bercuti, bersantai atau berlibur untuk makan angin di tempat-tempat yang menarik bersama ahli keluarga tercinta maupun rakan. Okey, maupun rakan-rakan. Maupun dengan rakan-rakan. Illati bersama warno. Okey, maupun rakan-rakan lah. அது கண்டா பண்றதுனால பார்த்தா perkataan மாற போறது இல்ல. ஓகே, contoh definisi அழகா எழுதிட்டு பாருங்க. சிம்பிளா எழுதுங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் எழுதாதீங்க. மலாஞ்சோங்னா என்னது? ஒரு ஆக்டிவிட்டி istirahat, ஒரு ஆக்டிவிட்டி yang mencari keseronokan. உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி டெஃபினிசி கொடுத்துருங்க. பட் மேக் ஷூர் இட் இஸ் மெச்சூர்ட் லிட்டில் பிட் lah. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இனி டெஃபினிசி saya. தென் ayat இஷ்யூனா என்ன அர்த்தம்? இப்போ உள்ள காலத்துக்கு எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றது. ஓகே, அதுக்கு இப்போ நான் வச்சா நான் என்ன பார்க்கணும் எல்லாம் பார்ப்போம். அப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ உள்ள காலம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு? ரியாலிட்டிnya. ஓகே, saya guna realitinya. Realitinya maksudnya sebenarnya. Kerajaan Malaysia merancangkan memajukan sektor pelancongan dengan kepelbagai, அதாவது இன்றைய நிலை என்ன? pelancongan நம்மளே பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் வந்து pelancongan நம்பி தான் one of the major contributor to the country's economy. அதனால வந்து அதை மாஜு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. மலேசியா வந்து ஒரு அழகான ஊர், சுற்றி பார்க்கறதுக்கு உண்மையாகவே ஒரு நல்ல இடம். ஓகே, ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட நிறைய எக்கச்சக்கமான tempat pelancongan இருக்கு. That's why we can see a lot of foreigners, they came here. Negara dia besar-besar, dia tak mau pergi. Dia mau datang negara kita juga. Sebab ada banyak untung lah untuk dia ada. Ada banyak benda yang dia boleh cari. Okey. Jadi kerajaan Malaysia merancangkan sektor pelancongan dengan mempelbagaikan. Kepelbagaian வெட்டிட்டு mempelbagaikan. நம்மளோட pelancongan வந்து பலவிதமா பிரிச்சிருக்காங்க. Dengan mempelbagaikan produk pelancongan seperti ஓகே, என்னென்ன விதமான pelancongan இருக்கு நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். சாப்பாடுக்காக pelancongan செய்யறது வந்து kita akan cakap gastronomi. Pelancongan gastronomi.
இந்த ஊருக்கு போனால் இந்த சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஊரில் அதுக்காக சாப்பிட வருவாங்க. அப்போ அதுக்கு pelancongan makanan ஆனால் makanan சொல்ல மாட்டோம், gastronomy. இல்லாட்டி இங்கே இருக்கிற மிருகங்களை பார்க்கறதுக்காகவே வருவாங்க சில பேர், எக்கோசிஸ்டம் எக்காலஜிலாம் பார்க்கறதுக்கு. அது அப்போ அது pelancongan எக்கோசிஸ்டம், அதாவது எக்கோ pelancongan. இங்கே இருக்கிற கேமரா ஹைலண்டில் இருக்கிற தீ எப்படி நட்டு வைக்கிறாங்க, குண்டாசாங்கரில் இருக்கிற சைவரெல்லாம் எப்படி நட்டு வைக்கிறாங்க, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக சுற்றி பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க. அதுக்கு பேர் எக்ரோ pelancongan. எக்ரோனா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து வந்தது, எக்ரோ pelancongan. ஓகே, koma program. அதாவது kalau kamu nak hidup sebagai masyarakat luar bandar, ஒரு கிராமவாசி மாதிரி நீங்கள் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கிராமத்திலே சாவா படிக்கிட்டே ஒரு பொண்டோலாம் வச்சு அங்கே கூட வந்து ஹோம் ஸ்டே மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் ப்ரோக்ராம் இனாப் டேசா. ப்ரோக்ராம் இனாப் டேசா. dan seumpamanya இந்த மாதிரி நிறையா விதமான pelancongan கொடுக்கறதுனால menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pelancongan yang popular, tersohor. பாப்புலருக்கு இன்னொரு வார்த்தை tersohor. அப்படின்னா பாப்புலர் lah, tersohor. Destinasi pelancongan yang tersohor dan terunggul, அடிச்சுக்கவே முடியாது, dalam kalangan pelancong tempatan maupun pelancong asing. Oke, tempatan maupun pelancong asing. Oke ya, so இப்போ படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா kerajaan Malaysia merancangkan sektor pelancongan dengan mempelbagaikan produk pelancongan. pelancongan ini பல விதமாக டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது pelancongan gastronomi, eco pelancongan, agro pelancongan, program inap desa dan seumpamanya menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pelancongan yang tersohor dan terunggul dalam kalangan pelancong tempatan maupun pelancong asing. Nampak tak? இது எல்லாமே ஒரே ayat. 36 patah perkataan. ஓகே, jadi கடைசியாக நீங்கள் என்ன சொல்லணும், கொஸ்டினை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும். அதனால் அதுக்கு என்ன penanda wacana பாய்க்கணும் ஞாபகம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, persoalannya apakah என்ன அது உங்கள் கொஸ்டின் அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ண வேண்டியதான். apakah ஆனால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட். அப்பக்கா ஃபைடா நம்ம சொந்தமாக கிரியேட் பண்ணிப்போம் இல்லாட்டியும். ஆனால் ஃபைடான்ற வார்த்தை இருக்கணும்ல. அப்பக்கா ஃபைடா. ஓகே, அப்பக்கா ஃபைடா ஆக்டிவிட்டி melancong. ஓகே, 8 பார்த்தால நான் போட்டிருக்கேன்னா இருங்க. அப்பக்கா ஃபைடா ஆக்டிவிட்டி melancong kepada diri sendiri, kepada diri seseorang. அப்படி போடுறது இன்னும் பெட்டர். ஓகே, 8 ayat வருதா பார்ப்போம். 8 பார்த்தா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah. Pendahuluan siap. Oke. Persoalannya எப்பவுமே கடைசி ayat வந்து persoalannya போட்டுட்டு கொஸ்டின் எதை பற்றி பேச சொல்கிறாங்களோ அதை நீங்கள் சொல்லிடணும். ஓகே, apakah faedah aktiviti melancong kepada diri seseorang. Oke, baik. Saya nak yang seterusnya isi pertama sampai isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Next week kita nak bincang. Jadi kamu punya tugasan pada minggu ini ya. Just complete. உங்களை karangan நான் எழுத சொல்லல. karangan நான் டைப் பண்ணிட்டேன். Just fill in with the correct or suitable words. Okay, lengkapkan karangan. whole karanganையும் lengkapkan பண்ணிருங்க. அங்கங்க உங்களுக்கு fill up பண்ற வேலை. என்னென்ன இதுக்கு என்னென்ன penanda wacana பாய்க்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படி தெரியலனா tutorial டோப்ளோ தானே, தோலா 11 பண்ணுங்க. tutorial 9ல போய் பாருங்க. நான் எந்தெந்த இசிக்கு எப்படி penanda wacana பாய்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அதெல்லாம் நீங்களே சொந்தமாக உணர்ந்து நீங்கள் ஃபில் அப் பண்ணும்போது யூ லேர்ன் அகெயின். அதனால் டோன்ட் கம் வித் த எம்டி மைண்ட் அண்ட் எம்டி பேப்பர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே,
எது suitable-ஆ இருக்கு. Pensil-ல போட்டுக்கீங்களா? Saya galakkan kamu tulis dalam pensel lah, dengan menggunakan pensel lah. Okey? Sebab saya nak buat isi satu tak cukup. Masa 5 minit tak cukup. Sebab ada banyak benda. Okey? Tak apalah, saya habiskan kelas kamu 5 minit awal lah. Okey? Baik. We stop here.